Satu. Yes, thank you. Selamat pagi semua. Yes, welcome to our last teppanyaki ya pada bulan ini. Yes, morning. Nyanyi ya, mesti mau nyanyi ya because the three words to express my feeling: happy, excited dan optimistic. Okay? So, sekarang tinggal 1 bulan 2 hari saja untuk kita finish strong. Okey, siapa di sini ya sudah settle you punya target bulan ini? Tulis. Saya. Ada tak? Kita tengok. Siapa sudah settle target bulan ini? Tulis saya dalam chat. Ada? Hello? Ada tak? Belum lagi. Wah, semua sangat tamak orang forever memang tamak. Yes, Hidayah, CBM. Yes. Okey, ini CBM terkini. Okey. So, tahniah kepada CBM kita. So, ramai lagi akan dilahirkan. Kita tinggal result saja keluar tengok macam mana. So, memang kena ada perasaan yang positif, yang optimistik. So, Sifu tengok balik compare this year dengan last year. Sifu nampak ramai PCM, LCM. So result mereka mereka yang ikut kickstart, ikut system day, ikut event kita. So semua meningkat. Oh, nampak dahsyat lah. Bila Sifu tengok memang bila Sifu tengok balik CC last year dengan this year. So ramai PCM yang EPCM, LCM yang meningkat. Okay. Walaupun sudah tinggi, last year sudah tinggi, tapi tahun ini pecah rekod lagi tinggi. Okay. Tapi ada juga yang tak tinggi. Okay, tak tinggi dia mesti ada sebab dia lah. Mesti ada sebab dia. Ramai yang mungkin mereka sudah tidak bersama dengan sistem. Okay, kita nampak ada juga yang kenapa Sifu tengok CC tak bagus tak bagus. So Sifu pun harap mereka akan nampak sedar dan boleh bangkit semula lah. Itu yang penting. So memang sistem ini bukan saja anak kandung Sifu yang dapat manfaat, tapi ramai anak angkat juga. So tahun ini mungkin Sifu ada anak angkat CBM level 2. So tak tahu lagi. Sifu tunggu announcement saja. Ini anak angkat dapat CBM level 2. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Okay. So tapi Sifu harap of course Sifu harap anak kita sendiri, anak didik boleh dapat CBM level 2. Okay. Because itu adalah maklumat yang paling penting lah. Ultimate goal bagi kita semua dalam forever business. Okay, CBM 1 yes. Tapi CBM 2 itu adalah satu benda yang Sifu nak semua orang kena ada impian untuk capai itu. Okay, itu yang sangat penting. So semalam dekat Teppanyaki International, Sifu ada share satu the law of critical success factor. So CSF ini critical success factor ini kalau you ada dalam kalau you pernah belajar bisnes you ambil business study di mana-mana satu university, okay, you mesti pernah dengar benda ini ini CSF ini, critical success factor. So setiap Sifu share tengok ada lah sini. Okey, Sifu share sikit. Ini semalam bagi mereka yang tak join tak join Teppanyaki semalam. Okey, Sifu nak share ini. Okey. Sifu harap you orang nampak. Okay, this is called the law of critical success factor. Okay, sebenarnya ini adalah satu CSF ini adalah satu benda yang semua bisnes, tak kira you dalam bisnes atau you berada di satu level. Contoh you sudah naik pangkat naik satu level. Every business or position has no more than 5 to 7 critical success factors that determine how well it does. So maksudnya sebenarnya tak banyak tau. Sebenarnya tak banyak. Critical, you nak berjaya, dia bukan kata you nak banyak sangat faktor. Tak perlu. Macam di forward living, tengok
Sifu hanya kasih 3 saja CSF. Faham tak? 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada PB, tak ada pairing. So 3 saja, not more than 5. Dia kurang daripada 5. Okey, 3 saja konsep. Okey, kita sudah boleh menang tau. Sudah boleh menang semua MLM di satu dunia. So itu adalah critical success factor. Okey, itu adalah untuk keseluruhan. Bila kita dalam platform ini, kita dalam BOI, kita dalam Forever Business, itu adalah secara keseluruhan kita mesti kena tekan CSF ini, critical success factor ini supaya kita tak perlu buat banyak. Orang buat banyak dapat sikit, tapi kita buat sikit dapat banyak. Kenapa? Because kita apply the law of critical success factor. Okay, so yang penting adalah apa? Yang penting adalah identify the critical things you do that determine your success or failure. Make a plan to get better at each one of them. So you kena pasti. You mesti kena pandai tau. When you apply bila you apply law of critical success factor, you mesti kena pandai, kena pasti mana satu factor itu adalah critical success factor. You mesti mau tahu. Okay, so selain 3 konsep, okay, macam untuk personal achievement sekarang sudah mau year end. Okay, kita sentuh, kita cakap pasal eager manager, kita cakap pasal CBM. So bila kita cakap pasal CBM, eager manager, dia mesti ada critical success factor tau. Apa critical success factor dia? You tengok. Kenapa ramai orang dia buat, dia buat banyak, tapi dia tak ada hasil. Ada juga dia bawa sampai sisi pun muntah, tapi dia tak layak insentif. Kenapa? Because mereka tidak apply law of critical success factor. Dia tak apply. Okay, dia tak pergi kena pasti apa pasport. Contoh kita nak PNM, kita nak new CC, kita nak 2 new supervisor. So ini semua adalah critical success factor. Tak banyak. Betul? Dua new supervisor 1. So new CC 2. Okay? Then F2D. F2D achiever 3. So pun 3 juga. You nak CBM pun dia nak 3. 3 critical success factor. Yang orang dia tak tekan, dia tak apply itu law. So bila dia buat dia capai tau. Dia capai non manager tinggi. So tapi dia tak dapat layak. Ada yang do more than 720 cc eager manager, tapi dia tak layak tau. Dia tak layak pergi eager, tak pergi Cancun, tak pergi rock the boat. Okay, Sifu nak tanya siapa di sini? Siapa di sini? Okay. Okay, siapa di sini? Sifu nak tanya you pernah dengar ada leader yang CC muntah tau. CC sudah penuh. More than 720 cc, tapi dia tak layak bagi eager. Ada tak? Kalau siapa pernah dengar, tulis me. Okay, atau tulis yes. Tulis yes. Siapa pernah dengar benda ini? Dia capai cc cukup, tapi dia tak layak bagi Cancun. Tak layak bagi eager manager. Siapa pernah dengar? Tulis yes. Okay, you nampak tak? Kenapa? Okay, orang buat 720 cc, dia layak bagi eager. Ada yang buat 1,500 tau. 1,500 cc tapi dia tak layak. Dia buat sales 2 kali ganda. Itu orang 720. Tapi dia tak layak. Okay. Satu sebab saja. Sebab dia adalah yang orang yang buat 720 itu, dia apply law of critical success factor. Orang yang buat 1,500 itu, dia main hantam. Dia tak pergi jaga, tak jaga. So dia buat, okay. Tapi dia tak layak. That's why ini sangat penting dalam coaching Sifu sentiasa tekan. So kita kena start buat. Kalau you tak buat lagi, sekarang adalah masa dia, because you sudah ketinggalan. Kita start eager bulan 5. Sekarang sudah bulan 11. So kita sudah separuh jalan tau. Tapi supervisor belum buat. New CC belum buat. Okay? Kerana apa? You tak apply law of critical success factor. Okay? Dan nak apply law of critical success factor, sebenarnya kita sebagai achiever, kita kena pegang steering. Okay, steering. Macam supervisor boleh jadi ke tak jadi, kita yang tentukan. Faham tak? Kita yang tentukan. So itu new CC pun kita yang tentukan. Itu semua atas kita punya planning.
kita punya strategi. Bukan steering bukan pada downline. Bukan you tengok dia, you punya downline. Oi, please, tolong. Kamaria tolong. Yanti tolong. Suryanti tolong. You mesti mau naik supervisor because I nak pergi Cancun. So ini bukan bukan dalam tangan you punya downline. Faham tak? Bukan dalam tangan downline you. Itu adalah dalam tangan kita. Kita sendiri. So you kena susun atau strategi supaya you boleh control. Bukan tengok dia punya. Bukan tengok kita sendiri. You boleh control new CC kamu. Okay, that's why di sini Sifu nak kata kita ada banyak teladan yang baik. Okay, dalam grup ini you tengok ramai PCM, EPCM dan mereka boleh awal-awal lagi sudah settle CBM. Okay, dan mereka sudah tunjuk satu teladan yang baik. Tapi itu tidak bermakna mereka berhenti buat sponsoring. Bukan kata, oh, I sudah cukup 700, so now I stop. Okay, I tunggu next year. Mana ada tunggu? They are still keep on sponsoring. Kenapa? Because mereka tahu ini adalah critical success factor. Ini macam stok tau. Dia macam stok forever. Kita kalau ada stok datang, you simpan stok. Kenapa ada downline datang, you tak simpan downline? You mesti kena juga simpan downline tau. Simpan downline, you tak tahu ini downline mungkin kadang-kadang Sifu simpan, contoh kadang-kadang Sifu simpan downline pun dia tidak semesti dia join terus nak buat tau. Kadang-kadang dia 2 tahun kemudian, dia sedar. I nak buat forever. Ada juga 3 tahun. Macam Koksun 3 tahun. Baru dia, sedar. Dia cakap, Sifu, I nak buat forever. So itu pun sudah Sifu simpan 3 tahun tau. Simpan stok. Ini stok downline Ini stok downline. Nasib baik ini down stok downline dia tak expired. Dia bila masa 5 tahun 10 tahun pun boleh balik, dia tak expired. Dia tak macam produk. Produk you tak boleh simpan sampai 3 tahun 5 tahun tak boleh. Tapi downline you boleh simpan, faham tak? So you simpan downline you boleh guna bukan hari ini, bukan tahun ini, mungkin tahun depan. Tahun lagi. Bertahun-tahun lagi di depan you boleh guna lagi. That's why itu sangat penting. When you start to apply critical success factor, okay, then you know apa you kena buat. Jangan tiap-tiap tahun datang jumpa Sifu, Sifu, I supervisor tak cukup. Sifu, I new CC tak cukup. Sorry Sifu sudah bagi tahu you, ini semua adalah dalam tangan kamu, bukan dalam tangan orang lain. Faham tak? So hari ini Sifu nak hadiahkan kepada semua the law of CSF, critical success factor, supaya semua kena fokus, kena jaga baik-baik benda ini dan jangan berhenti kena simpan stock downline. Keep on sponsoring untuk tahun depan, tahun yang akan datang. Okay? So next, Sifu sekarang nak buka pentas untuk you orang share good news. Ada yang nak share apa yang you dapat. Because sepanjang minggu yang lepas kita ada event. Kita ada event international, kita ada event sistem dia semua yang memang hebat memang hebat. So Sebastian Manio itu yang sangat story kisah yang sudah lama pun Sifu sudah lama tak cerita, tak dengar. So kita minta dia, kita jemput dia datang share sendiri. So you orang betul-betul dengar live dari, kalau bukan Zoom, bukan online, memang kita tak dapat Sebastian Manio untuk share di depan muka kamu semua. So you boleh nampak orang yang begitu susah, okay, dia pun boleh capai kejayaan yang luar biasa. Okay, that's why you jangan bagi alasan lagi. So you kalau you cakap alasan banyak, anak kecil, suami tua, apa macam-macam, you tengok Sebastian Manio. Okay, dia tak ada alasan. Dia hanya nak satu one way, no U-turn one way saja. I nak berjaya, I nak jadi jutawan, one way. No U-turn, okay? So next, Sifu nak jemput, yes, Haliza Zaini. Good morning, pagi. Ni hao ma Sifu. Yes. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Syukur Alhamdulillah. Saya Haliza Zaini, upline saya PCM Nurul Najah. Saya daripada Sigudang. Saya supervisor. Okay. Kesyukuran saya nak share, Alhamdulillah saya masih boleh bangun, masih boleh bernafas. Asma saya Alhamdulillah beransur.
Okay, anak-anak sihat, suami ada di sini, masih boleh sharing keajaiban aloe vera forever. Okay, 3 keajaiban saya nak share. Pertama, 3 hari yang lepas, saya alami sakit tekak yang perit sangat. So saya tanya dekat group user ANJ, iaitu Nur Najah punya group. So mula saya telan je, saya telan propolis. Saya telan, tak ada, saya lupa benda tu nak kena hisap. Sekali lepas 2 hari tu, diorang remind kan, korang kena hisap. CBN Daya kata hisap. Baru benda tu sakit tekak tu hilang lah. So I try hisap sehari tu 4 biji lah. Alhamdulillah, okey. Perit tu dah tak ada dah hari ni. Hari ni banyak keluar kahak-kahak tu. Saya takut je sebab kombik kan. Sebab diorang kata dia akan efek dekat tekak kan. Lagipun saya pun ada asma. Tapi alhamdulillah hari ni okey. Kira dah lapang I punya saluran pernafasan tu. Syukur alhamdulillah. Kedua, last Friday, last Thursday ke Friday? Thursday, anak I jatuh kat sekolah. So sebelum ni dekat group ANJ ada share lagi kat group user, dia punya anak jatuh kat sini dahi koyak lah. Kalau bawa budak kanak-kanak bawah 2 tahun, kalau dahi dia koyak, dia orang takkan jahit tau kalau di hospital. Sebab dia orang akan takut efek abuse kan. So anak saya ni dah 10 tahun, pergi klinik, dia punya saiz koyak tu besar jugalah kat belakang kepala. Saya dah tak panik sebab sebelum ni anak saya pernah testimoni jatuh basikal masa darjah 2, dekat bahagian sini koyak besar tau. So memang tak jahit lah. Doktor kata saya cuma takut efek dalam otak kan. Dia kata doktor kata tak ada apa. So masa sebelum pergi tu I dah standby bawa botol aloe vera. I paksa dia minum setengah botol. Walaupun dalam keadaan saya sakit tu, tapi sebelum tu korang kena pergi hospital lah dulu kan. Tak doktor inject daripada dia demam kan. Atau kena kuman ke apa. I suruh dia minum aloe vera tu. Memang dia demam. Tak demam lah, I tengok dia tak demam. Lepas tu jelly tu memang I standby lah. I tonyor dekat situ sebab selamat kan. Nanti Liza share lah dia punya gambar. Lupa nak photo state. So bila ada pengalaman lama tu, Liza dah standby lah bawa botol aloe vera tu. So dia minum, setelah dia tunggu doktor tengok jahitan dia. Lepas tu masa tu saya ada pollen je. Saya suruh dia telan. Okay, alhamdulillah. Dia tak ada demam, tak ada macam merengek-rengek. Lepas tu yang saya cerita tadi kat user group NNJ yang dahi anak dia koyak tu, dia kata just bersihkan dengan aloe first. Saya bersihkan aloe first kat sekitar belakang kepala dia. Lepas tu kat bahagian jahit tu dia orang suruh letak aloe jelly dengan propolis. So alhamdulillah tak ada macam menanah ke cantik lah dia punya jahitan. So doakan saya sebentar lagi nak bawa anak di klinik buka jahitan tu. Saya teruja sangat sebab join kelas Sebastian. Sebelum ni sifu saya Nur Najah, dia banyak bagi saya pancing, dia tak bagi ikan. Ibarat dia bagi kertas putih, Haliza you kena buat. You kena buat. Memang I daripada zero, MLM memang tak tahu pasal MLM sebab background saya sebelum ni bahagian insurans. So saya memang tak pernah jual barang. Saya lawan, saya cuba apa yang si Najah ajar tu, saya boleh katakan saya punya pengalaman sama macam Sebastian. So saya teruja sangat. Saya sampai share dia punya rakam dia punya kelas. Ini bukti saya hadir. Maknanya saya punya penolakan memang banyak. Saya anggap penolakan tu anggap saya tak fahamkan klien lagi. So saya masuk kelas, saya cabar diri saya jadi speaker BOI, saya masuk kelas jadi MC, saya cabar diri saya sebab saya bukan saya tak hebat, betul kata Sifu. Tak perlu hebat, tak perlu pandai cakap. Tiru je apa orang berjaya buat. Lepas tu kedua, saya suka kelas EPCM Rawani. So saya dah pernah pergi, mula saya pergi Center Pelangi, ambil gambar dengan cek. Saya pergi, saya tengok aja. Saya tengok tu bukan kosong, saya tengok cara dia orang
melakukan gerak kerja. Macam Sifu Naja, dia saya suka konsep ABC. Saya suka sangat konsep ABC. Bila you dekat dengan si leader atau Sifu you gunakan konsep ABC. Masa tu saya baru-baru lagi, tapi sekarang pun saya takkan nak sampai bila nak harapkan saya punya upline kan. Saya kena keluar. Satu hari Allah akan ambil nyawa saya kan. So saya kena berdikari sini. So tak sangka pula sekejap Sifu. Mana pula video ni? Ni kelas CBM lawan ni. Korang jangan lupa lah ambil video kan, rakam. Sebab kita ni kelas international, BI kita pun masih boleh faham lah, simple. Tapi saya rasa memang logik, memang benar, memang yakin, dah tak perlu patah-patah balik. Sebab dah ada bukti dah. Masih sampai sekarang CBM 1% tabung dunia tu masih wujud lagi. Lepas tu saya suka plan graph. GEP tu memang power. Memang power, tapi saya tertarik dengan plan graf pemasaran. Walaupun kita dalam masih relevan, masih terbukti sebab dekat kita kan pandemik kan, banyak kan company yang besar-besar jenama yang besar ikut kan, tutup kan. Tapi forever korang tengok dia punya graf up tau. Walaupun sustain dia tak jatuh teruk. Situ pun antara tip atau point nak buat recruiting lah. So saya syukur alhamdulillah keajaiban yang saya join kat Forever. Thank you Sifu. Doakan saya CBM 2002 tahun depan. Saya dulu tak berani nak sebut CBM, tapi saya dah nampak. Thank you Allah, thank you T, thank you Forever, thank you Sifu Nur Najah. Sampai my father and mother pass away. Terima kasih sebab diorang lah saya join Forever. Thank you all, love you. Good luck. Okay, thank you. Ya, kita sama-sama doakan Haliza. Yes, terus maju. Yes, CBM adalah maklumat yang ultimate kita dan okay, so dan juga anak get well soon cepat sembuh. Okay, so good news. Bila Sifu tengok balik semalam ada report card Nurul Najah, wah dahsyat dia. Dia this year dia punya sales CC dia naik hampir 40% sampai 39%. So memang dahsyat. Memang dahsyat. Kalau last year, kalau ini antara yang naik paling tinggi lah di Malaysia. So good news. Kalau you belajar ikut rapat dengan upline, pasti akan capai. Okay? So ucapkan tahniah kepada tim Nurul Najah. Okay. So next kita move on to Sarina Nawi. Hai, Assalamualaikum. Hi, morning Sifu. Morning. Go, no limit millionaire. Hai, terima kasih Sifu. Thank you. Sifu bagi Umina sharing. Alhamdulillah hari ini saya ingin mengucapkan syukur nikmat saya masih diberikan peluang untuk hidup dan mendapat rezeki daripada Allah bernafas dan selalu mendapat rezeki daripada Allah yang nikmatnya tidak terhitung. Dan alhamdulillah saya bersyukur kerana bertemu dengan Forever Living. Saya Sarina Muhammad Nawi berusia 51 tahun dah ada 2 orang cucu. Saya di bawah hak supervisor Ainawa. Dan hari ini saya ingin syukur juga banyak-banyak dengannya bertemu dengan syarikat Forever Living. Saya dapat nikmat kesihatan yang baik. Begitu juga dengan keluarga saya. Alhamdulillah syukur nikmat. Dan poket juga memang penuh dan juga sekarang tak pernah kosong. Dan hari ini saya nak sharing. Baru-baru ini saya ada join cabaran detox sehat under JLT Yusnidar untuk kali kedua, dan untuk kali ketiga pun saya akan attend. Hasilnya memang berbaloi kerana saya turun berat badan saya daripada saya dulu pernah 75, 72, 73 dan sekarang 64 kg. Memang saya bersyukur dan saya ingin ucap juga alhamdulillah kerana saya juga dapat attend dalam gain pagi hot, dan kami
sambil tunjuk apa tu vision board. Vision board ni apa tu CBN Izzati cakap 80% yang kita buat vision board akan tercapai. Dia pun macam tu. Jadi saya dah lama dah buat tapi group board risk pembarui balik jadi kami buat. Jadi yang terbaru ni memang cantik dan terbaik lah. Dan ini saya nak sharing sikit. Nampak tak gambar saya ni? Inilah masa saya bulat-bulat gebu-gebar dulu. Nampak tak? Nampak bagi satu. Nampak dia besar. Memang besar dulu. Ini saya daripada pelbagai penyakit yang memang kronik juga. Sedung kronik, asmara ada belakang Sifu. Memang saya teruk sangat. Tapi tengoklah, nampaklah slim. Dan ni saya nak tunjuk muka saya yang daripada tembam 2015, 2018 dan 2021. Tengok lain kan? Memang terbaiklah produk Forever Living ni. Nak jadi peniaga ubat sikit ni. Yang ni tengok Sifu daripada muka anak saya. Dia blackout teruk. 2K buat spa tapi tak jadi. Tengok makin teruk. Lepas tu tengok now. Amazing tengok. Dengan produk Forever Living tengok. Semakin cantik. Bagi satu kali cantik. Aduh kuat dah koyak. Okey, saya nak sharing sikit mengenai dulu once upon a time one day dulu saya nak cakap kepada Sifu, saya pernah buat MLM yang lain tapi nak bagi tahu Sifu dulu saya memang struggle. Saya buat Z barang mas saduran. Lepas tu saya punya struggle daripada kerja kilang saya terus masuk keluar shift salin pakaian saya terus berniaga. Saya memang struggle masa tu saya duduk Penang. Saya ambil tingkat 22 masa tu apartment ke Penang memang tempat yang tinggi. Tingkat 22 saya turun ke bawah dengan jalan kaki satu-satu rumah saya ketuk. Itu bisnes lain. Tapi bisnes Forever Living Allah bagi jalan amat mudah. Dengar video demo call saya boleh keluar orang 500, 100 tapi kata amat-amat bersyukurlah. Memang kalau anda di luar sana yang down, ambillah semangat Umi. Umi dulu memang susah cari duit tapi dengan Forever Living Umi rasa syukur nikmat dapat kita dengar video demo call pun kita boleh tak temu orang sangat. Cuma tengok muka gini saja tapi boleh keluar orang. Macam tu aja. Tapi kalau anda macam rasa down, cubalah bangkit. Sebab Umi rasa Umi janganlah down, tak rajin down Umi rasa. Walaupun Umi bukannya banyak sangat bonus tapi Umi akan buat yang terbanyak lah lepas ini. Doakan kejayaan Umi, supervisor, CVN dan seterusnya. Okey, setakat ini saja. Takut orang lain tak ada nak sharing sebab Umi ni banyak mulut. Okey, terima kasih. Sifu, thank you banyak-banyak. Go, no limit millionaire. Bye. Okay, thank you. Banyak testimoni cantik ya. Ingatlah kena hantar bagi Sifu tau. Sifu nak tengok macam mana itu testimoni cantik. Okey. Okey, kita doa bagi Sarina terus meletup lagi sampai ke hujung tahun ini. Okey. So next kita nak jemput Coach Linda. Hello, Assalamualaikum. Morning Sifu. Morning. Morning. Okay, sebelum saya sharing, saya mau nyanyi dulu sikit Sifu. Kasih semangat orang. Okay, Sifu bagi ke tak bagi, saya tetap mau nyanyi. Okay, 1, 2, 3. Semangat gemuruh jiwa, semangat membara dari... Kejap, lupa lirik lah pula. Okay. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, bertalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Jangan lupa beli Altixi, sudah ada dalam Forever to You. Oke. Saya nak sharing kesyukuran saya pada pagi ini. Yang pertama sekali, saya masih bernafas, saya masih hidup, saya boleh meneruskan kehidupan saya bersama dengan keluarga dan juga bersama dalam bisnes Forever Living. Oke, saya Coach Linda di bawah Susul Garur Risk Academy, GLT Yuslida, dan upline saya adalah Eagle Manager Kamaria. Oke. Kesyukuran saya yang kedua adalah baru-baru nih, hari Sabtu baru-baru ini, saya Eagle Manager Kamaria, CBM Herlina, kami pergi ke Lahad Datu Sabah untuk misi mengorek sisi, finish strong.
Okey, dan dalam masa yang sama kami culik manager jurid. Manager jurid dia ada di Lahadatus Sabah. Okey. Kami pergi ke Lahadatus Sabah untuk berjumpa dengan ada tim di sana dan juga saya berjumpa dengan salah satu sahabat lama lah. Dia ni kira macam ayah-ayah kepada kami ya. Dia sama-sama dengan kami join Watania 18 tahun yang lalu. Sudah lama tidak berjumpa, 18 tahun yang lalu, dan alhamdulillah dia masih ingat dengan kami dan kami pun masih ingat. Itulah maksudnya silaturahim tu. Silaturahim jangan lupa ya. Okey. Kami baru dapat tahu yang dia pada bulan 12 tahun lepas dia telah positif COVID. Stage 5 dan telah ditidurkan selama 3 hari. Dan pada masa ini dia alhamdulillah dah sihat dan doktor ada bagi nasihat yang dia jangan ambil apa-apa suplemen. Tapi bila kami sampai di rumah dia jamu kami makan tengah hari, sambil tu kami cerita-cerita mengimbas kembali kenangan-kenangan lalu. Dalam masa yang sama kami bawa botol aloe vera di atas meja makan. Okey, bila cerita-cerita macam tu, dia cerita pasal COVID dia, lepas tu kami suggest, Tuan minum ini aloe vera ni, bagus ni sebab dia untuk cuci usus. Mula-mula dia tak nak terima. Tapi lepas tu, habis ya kami makan tengah hari, CBM Herlina dan juga Eagle Manager Kamaria, dorang tumpang solat dalam masa yang sama. Dorang juga berdoa, semoga dibukakan hati. Nama kami punya kawan tu kami panggil Tuan Karim. Dalam masa yang sama mereka berdoa, semoga dibukakan hati Tuan Karim untuk menerima produk Forever Living. Okey, lepas daripada itu kami sembang-sembang di ruang tamu, kami cakap dengan dia, Tuan, marilah kami tunjuk demo macam mana ini aloe vera ni bekerja. Dan dia pun setuju, kami panggil sekali isteri dia, dua orang juga dalam rumah tu, kami panggil sekali isteri dia untuk tengok demo yang saya buat. Okey, demo aloe vera dengan juga Artixi. Dan alhamdulillah pada mulanya mereka tidak berminat ya. Tapi bila isteri dia tengok demo aloe vera gel AVG tu, dia ada terbuka hati sikit. And then after that saya buat demo pasal Artixi, lagi dia terbuka sebab suami dia ni dia ada juga kolesterol tu. Cuma dia tak nak tunjuk. Okey. Dan alhamdulillah isteri dia terbuka hati dan kami terbuka hati untuk menerima produk Forever Living, dan dalam masa yang sama dia nak bagi suami dia sehat sebab suami dia pun dalam masa yang sama dia kena jaga pemakanan. Okey, alhamdulillah close VIP, dia ambil tag SYJP. Okey, bila kami tunjuk produk selain AVG dengan Artixi ni, kami tunjuk Nectar, kami tunjuk Pomestin. Lepas tu isteri dia cakap, ada kawan saya lah dia ni mau ikhtiar hamil. Ini kak, ambil produk ni kak. Ambil Pomestin dengan Nectar kak. Tambah lagi dengan Royal Jelly. Lepas tu saya tunjuk propolis cream dengan aloe jelly ni. Ini bagus untuk orang eczema. Bagus. Anak saya eczema. Dalam masa sedikit demi sedikit kita berkongsi produk tu, terkeluar. Isteri dia pula yang lebih excited daripada suami dia. Jadi orang bilang alhamdulillah juga satu kelebihan kita ni pergi sharing dengan berkumpulan, maksudnya 2-3 orang. Bila kita cerita satu cucu, kita saling support. Bila kita saling support each other, prospek yang dengar kita tu, dia pasti dia teruja. Lain macam ni dia bilang, lain macam ni produk Forever ni. Cakap alhamdulillah, syukur juga dia sanggup terima produk Forever Living untuk asbab lebih untuk sehat. Okey, satu lagi baru-baru ni minggu lepas saya CBM Herlina dan juga manager Fatmawati ada pergi berjumpa dengan salah satu prospek manager Fatmawati di sekolah dia. Isteri dia ni adalah cleaner di sekolah tersebut. Suami dia menghidap, dia sudah stroke 4 tahun. Stroke 4 tahun akibat kemalangan. Tapi kemalangan dia tu tiada luka-luka dalaman, cuma dia stroke. Dia jadi lumpuh, dia tidak boleh bergerak, hanya berbaring sahaja. Okey.
Cleaner tu dia dengar testimoni daripada manager Fatmawati, yang mana ada satu dia punya testimoni tu, dia healing krisis, dia minum aloe vera gel, healing krisis hampir sebulan dia sakit kepala, healing krisis yang teruk dia, sakit kepala yang teruk sampai muntah-muntah. Tapi sekarang alhamdulillah testimoni yang itu sudah beransur pulih. Dan kakak cleaner tadi tu dia dengar yang testimoni itu, baru dia bagi tahu dengan manajer Fatmawati yang suami dia stroke. Jadi saya, CBM Herina, saya dan juga manajer Fatmawati pergi ke rumah dia. Kami pergi melawat, kami tunjuk demo aloe vera dan juga AVG dan Arctic Sea, okay, dan isteri dia pun teruja. Tapi mereka CBM Herina dan juga manajer Fatmawati sedekah produk Forever kepada kakak cleaner tu untuk dicuba oleh suaminya. Okey, satu yang kita belajar dalam bisnes Forever ni, kita jangan fikir pasal duit saja. Okey, kita fikir pasal nilai yang kita boleh beri kepada orang lain. Itu dari segi sedekah. Macam yang Sifu selalu cakap, 1 juta bukan wang. Okey? Dalam bisnes ini kita bukan fikir hanya bisnes semata-mata, bukan fikir duit semata-mata, tapi kita berfikir nilai yang kita boleh beri kepada orang lain. Okey? Kenapa pula sebab? Okey. So, lepas seminggu amalkan produk Forever tu, kalau sebelum ni suami dia tu yang stroke tu, bila diurut-urut satu lagi testimoni tu, suami dia ni selalu kejang ya, tiba-tiba sejak kejang tangan dan juga kaki dia macam menggeletak kejang. Bila dipukul-pukul baru dia stop. Okay? Sebelum ni bila isteri dia urut suami dia tu, dia tidak ada rasa apa-apa. Tapi selepas amalkan produk Forever ni selama seminggu, sekarang ni suami dia boleh rasa bila isteri dia urut-urut. Itu pun satu perubahan yang sangat besar kepada kita, sebab bukan senang. Itulah asbab amalkan produk Forever Living. Jadi jangan berhenti untuk sharing kebaikan produk Forever Living. Okey, satu lagi saya mau sharing. Bila kita rasa down, kita cari kita punya subline, kita cari kita punya upline ataupun kita punya mama, kita punya nenek. Carilah untuk kita tap energy. Itu ibarat power bank. Kita berjumpa bukan setakat cerita pasal bisnes. Kita just pergi makan-makan, kita ketawa-ketawa, kita hiburkan hati. Itu pun salah satu orang bilang untuk supaya kita tidak rasa down. Sebab kita ni bila kita sendiri ni kadang-kadang syaitan banyak berbisik di telinga ni. Okey, jangan kau buat, stop. Jadi salah satu kita jumpa dengan upline. Itulah yang macam kami buat dengan Eagle Manager, Kamaria dan juga CBM Herina. Jadi jangan berhenti untuk sharing, jangan berhenti. Kalau rasa down, cari upline, cari downline. Okey, kita sama-sama cari, orang bilang berkumpul untuk tap energy, cari power bank masing-masing. Okey, last daripada saya, yakin, percaya, kuat, tabah, dan yang paling penting sabar dalam proses untuk menuju kejayaan. Kita pasti akan menuju ke arah itu, ke arah matlamat itu. Yang penting, paling penting adalah sabar dan istiqomah. Itu saja sharing daripada saya. Thank you, Sifu. Terima kasih semua. Thank you. Wah. Ini anak didik ya yang betul-betul kita cakap ikut aja. Ikut aja dan ikut buat. Because sekarang ramai anak-anak yang sudah tak buat demo. Okay, so ingat sentiasa jangan cut short lah apa benda yang you orang buat. So yang paling powerful dekat Forever Living adalah produk demo dia. So ini benda yang kita kena sentiasa ingat. Kita bermula, even Sifu bermula dengan itu. So Sifu nak ucapkan tahniah kepada tim Coach Linda. Dan banyak lagi lah. Of course ada banyak lagi jalan. Jauh lagi you boleh sampai. Faham tak? So itu yang paling penting. Sifu doakan grup ini sangat rajin, Sifu tahu. So Sifu doakan semoga semua dijalankan dengan lancar. Dan you akan finish strong pada tahun ini juga. Okay? Okay, thank you. So next. Kita nak jemput sekarang CBM yang paling baru. Yes. Bila? Minggu lepas.
Okay. So CBM Hidayah. Morning Sifu. Morning. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk family BOI International Tahniah yang hadir tanpa yaki. Okey, pagi ni alhamdulillah syukur sangat. Pagi ni memang nak share untuk pencapaian semalam CBM. Sebenarnya saya tak sedar saya CBM. Sebab saya tersilap kira sisi manager Nofarida. Tapi Nofarida yang sedarkan saya, akak dah CBM. Kelakar kan daun lah yang remind. Tapi kita each other lah kan, satu family, ingat-ingat. So saya tanya Najah 3 kali, betul ke saya CBM? So memang funny lah kan, tak expect lah. So alhamdulillah, syukur sangat untuk sampai CBM ni besar cabaran dia. Untuk naik setiap insentif, ada cabaran dia. Dari AS ahli biasa ke AS ke supervisor, supervisor ke assistant manager, manager nak ke forever to drive, CBM level 1. Ini belum lagi CBM level 2. I dah rasa dia punya cabaran-cabaran perjalanan dia tu, I tersedar macam ni kot, Sifu, mentor-mentor, leader-leader lain yang dekat forever terpaksa hadap cabaran untuk capai peringkat seterusnya CBM level 2, GAT. So kat situ I sedar I punya cabaran tu kecil sangat berbanding dengan yang leader-leader lain. Okay, so tapi itulah pembelajaran untuk kita lah. So untuk berjaya korang kena hadap juga cabaran tu, bukan senang tapi terpaksa kena senang. Okay, hadap je lah. Okay, so alhamdulillah dan saya juga dah SCM. Dah SCM. Okay. Tahniah juga I punya manager Nofarida dah capai local treat, local incentive treat, dan semalam saya check 2 lagi manager dalam rangkaian saya dah complete juga local incentive treat, tapi saya akan double check balik dengan HQ untuk confirmation. Dan alhamdulillah 2 orang dah solid manager dalam rangkaian saya. Sebenarnya saya target dia orang elite manager, tapi ada sebulan lagi, so kita fight sampai betul-betul jadi elite lah kan. Kalau nak jadi solid, sorry bukan sorry. Okay, Sifu selalu cakap okay, alhamdulillah semua impian saya dah tercapai. Tahun ni memang awesome sangat bersama-sama anak tim. Thank you my upline Sifu Najah dengan Asro dan saya punya tim PQS Legacy. Tanpa korang saya tak ada sampai ke tahap sekarang ni lah. So untuk capai ni kita sendiri yang nak. Okay, kalau kita nak kita akan buat sampai jadi. So mental kena kuat. Okay, saya banyak belajar, memang mental sangat kuat sebab nak sampai tahap ni kita bermain dengan emosi. Okay, tapi kita kena kontrol kita punya emosi. Tak boleh emosi kontrol kita untuk berjaya, dan kekalkan positif. Okay, kena positif walau apa jua keadaan. Ya, kita nak capai tahap ni, kita berjaya. Ramai yang tak puas hati, yang dengki, itu biasa dalam hidup. Mungkin kita terdengar khabar angin yang tak elok tentang kita pun, kita just positif, kuatkan emosi je. Okay, sebab kita tahu ini kita bisnes kita nak bawa anak didik kita, biarlah orang cakap apa pun, kita jaga emosi, kuatkan mental, positif selalu, dan kalau jatuh cepat-cepat bangkit. Okay, itu banyak belajar, saya banyak belajar lah. Dan saya nak share 2 minggu lepas saya ada, seminggu yang lepas saya ada buat gathering kecil saja. Okay, tapi dia punya impact tu walaupun kecil, gathering saya buat kunci, saya buat bengkel, small kunci. Okay, dalam tak sampai pun 20 orang macam tu yang hadir. Saya buat bengkel demo, bengkel GEP, saya terangkan goal setting sebab kita dah nak masuk tahun baru. So memang penting sangat goal setting. Jaga structure 5 line 5 leader, tak faham refer upline sebab yang tu memang akan bawa kita automatik jadi dengan sendiri. Okay, you nak apa CBM akan jadi dengan sendiri. So alhamdulillah, thank you Sifu sediakan sistem yang Sifu dah ajar, kita just ikut je. Memang
kehidupan kita nak perjalanan dalam forever ni ikut rules. Sifu dah buat rules tu memang betul dah. So, kita dah kena hadap benda tu ikut. Kita tengok balik rules Sifu tau. Utama rule 1, rule 2, rule 3. Okay, jaga emosi, jangan negatif. Okay, jangan mati tu semua tu memang kena mengena dalam perjalanan kita dekat forever lah. So nilai tu 933 tu vision, misi, kita punya nilai tu semua memang betul-betul. Kalau kita faham, kita ikut, memang mudah sangat sampai sekarang. Thank you Sifu. Itu je saya punya sharing hari ni. Sekejap je. Okay. Alhamdulillah, thank you semua yang letakkan saya berjaya dekat CVM. Alhamdulillah. Yeay. Thank you. Assalamualaikum. Okay, wah. So Hidayah adalah first timer. So kita welcome dia to CBM Club. Yes. So siapa nak macam Hidayah juga tahun ini first timer letak dalam chat room CBM. Okay. Kita masih lagi belum sampai target kita jangan berhenti dulu. Kita mesti mau fight sampai ke hujung tahun 100 orang CBM. Okay, mission mission is possible. Okay, so next we move on to Michelle. Hello, good morning. Good morning Sifu. Good morning semua rakan-rakan, semua partner. Very happy sebab walau bagaimanapun Michelle sudah hilang diri beberapa hari sebab keep on outstation. Lepas tu ada jumpalah prospek. 3 kesyukuran. Saya berterima kasih kepada Sifu dan anda semua sebab selalu berada dekat sini bersama dengan saya. Apa yang saya nak meluahkan, happy tak happy, you all always be there for me. Thank you so much. And then keduanya, memang bersyukur kepada I punya upline, Sifu Alex, sebab memang Sifu Alex jaga kita, bukan saya seorang, actually semua upline kita jaga kita dengan baik. Tetapi apa yang kita punya upline nak kita buat, please follow. Sebab jangan kalau nanti you tak follow, lepas you terasa pula kata, oh, I punya upline macam tak jaga saya. Actually no, please jangan misunderstand. Sebab kenapa sometimes kita punya upline akan kita rasa dia garang. Dia tak marah, cuma dia akan garang, dia akan still very strict to us. Sebab mereka nak kita berjaya, okay? So jangan ada hard feeling on what your upline tell you, okay, you kena buat macam ni. Dia bukan nak salahkan kita, cuma mereka nak kita belajar dari apa yang kita silap dan improve jadi seorang yang lebih baik, okay? Kesyukuran ketiga tu, saya memang happy sebab dapat jumpa prospek, walaupun jadi tak jadi, I just keep it positive. I harap hari ni dia tak kata, okay Michelle, I on lah. It's okay, no worry. Asalkan apa yang saya buat tu, I just do what I need to do. Bukan I buat apa yang I suka. Suka tak suka tu, kalau you nak berjaya tu, please step out, okay? Langkah tu, angkat kaki lah, langkah untuk buat. Jangan rasa segan, jangan rasa takut salah. Sebab saya ada satu cerita nak sharing. Sorry Sifu, I nak jadi kongkulo lagi, nak share cerita lagi. Alright, so hari ni I ada post satu very simple punya cerita dekat I punya Facebook sebab I rasakan kita sebagai manusia tu, Facebook apa multimedia, Insta apa-apa, silalah you share barang yang positif, jangan share barang negatif. Bila you punya kawan nampak, kenapa Michelle ni selalu share barang negatif je? Ayo, dia ni sangat kesian memang. Kalau orang selalu share barang negatif, dia orang yang sangat kesian sebab dia tak tahu nak cinta diri dia sendiri. Okay. Cerita ni berkenaan seorang yang buta. Okay, orang buta dia tak nampak apa, gelap tak gelap. Mungkinlah kalau cerah tu, sebab cerah tu memang mungkin dia ada sedikit respon from the cerah. Tapi ada seorang buta, dia pergi dia punya rumah saudara mara, okay, jadi tetamu. So dia duduk sampailah waktu malam. Dia punya saudara mara pun baik hatilah. Dia pun ambil satu itu lampu. Ini zaman dulu okay. Dia pun ambil satu lampu suluh bagi dia. Dia cakap, Dek, you ambil lampu suluh ni, you balik rumah ya. Itu orang buta marah. Kak, awak ni apa pasal? You nak ketawa saya? You sudah tahu saya buta. You bagi saya lampu buat apa? Macam saya boleh tengok. Marah. So dia punya saudara mara sabar je, dia kata, bukan deh, sebenarnya you fikirlah, you jangan selalu fikir barang yang negatif sangat. Ya betul, kita tahu mata anda tak nampak, tetapi masa you nak balik rumah, bukan you seorang atas jalan, ramai lagi.
Kalau luar tu orang tak nampak gelap kan? Orang tak nampak dia akan terlanggar. So you bawa lampu tu supaya orang lain nampak, oh ada orang dekat sana. You tak terlanggar. Bukannya kita nak ketawa awak ni buta ke apa. Dia pun fikir, oh ya juga ah. Okay, so the moral of the story kita jangan selalu fikir barang-barang yang kata, orang nak kita buat macam ni, dia nak ketawa saya. I punya outline nak push saya, oh sebab saya ni tak pandai. No, jangan, bukan kita tak pandai. Dia bagi kita sebab dia nak manfaat kita supaya kita boleh ada satu jalan yang lebih mudahkan kita. Betul tak? Okay, so yang keduanya kan, memang ada face problem, hari tu I jumpa I punya prospect, dia akan throw back the question. Saya punya prospek tu cakap tak boleh lah. You tengok dia beli di Lazada apa-apa. Okay, so the question is, kalau you rasa dia beli dekat Lazada, dia dapat servis, you go ahead lah. Kita jangan kata quality dulu, kita cakap service. Macam Sifu selalu cakap, kita sponsor, kita jual. But the most important thing is, kenapa orang nak pilih kita sebab is the service. So kawan saya pun saya rasa dia ada macam fikiran yang orang buta tu tau. Bila orang cakap tak boleh, you fikir, tak boleh lah. Why you suruh saya buat, you nak saya pergi langgar dinding ah? Why not you duduk, sabar dulu, dengar dulu. Tak faham, selalu tanya. Selalu kita dalam tepatnya cakap, tak faham, tanya, tak faham, tanya. Jangan kita pandai-pandai pergi langgar dinding. Sebab orang nak halang kita macam Allah kata, you jangan buat macam tu. Okay, I tak apa, I pandai, I pergi. You langgar nanti you sakit. Ablah, you tengok, you tak bagi tahu saya tak boleh langgar. Padahal orang cakap you tak dengar. Okay, so saya memang doakan untuk anda semua yang congratulations to all of you yang sudah capai. Misha pun nak cepat-cepat capai. So I doakan all of you cepat-cepat berjaya. Yang sudah berjaya tu congratulations, dan I hope all of you boleh doakan untuk Michelle tahun ni mesti manager. I will go step by step. Kalau boleh tu I nak terbang jugalah, but I will go step by step. I nak manager dulu dalam tahun ni. Okay, thank you Sifu, thank you everyone. Okay, thank you. Setiap maklumat kita CBM semua bermula dengan manager. So kita kena jadi manager dan juga layak, jangan lupa jangan manager saja, tapi kita kena layak forever to drive. F2D, okay, itu pasport kita. Thank you Michelle punya sharing. So next kita nak jemput Nurul Asila. Assalamualaikum. Morning Sifu. Morning. Dah lama tak sharing. Alhamdulillah, syukur sihat. Sekejap. Siapa ni sekejap? Tu. Sifu ni anak saya dah kena Sifu. Dia kata Datuk Desmond. Halo. Aisyah tu. Si Datuk tu si. Sifu tu. Dia tengok buku Datuk kan. Ni Datuk Desmond dia cakap. Okey Datuk. Saya dah lama sangat tak buat sharing. Okey, minggu lepas Kak Yu saya cerita pasal mission board kan. Sebelum ni buat mission board, main buat je tanpa guide kan. Tapi hari tu Kak Yu buat. Saya kata kena buat mission board. Saya dah siap kan dah. Mission board sini dah. Untuk tahun 2022 dah siap. Saya beri mission board. Saya dah siap semua mission board saya. Bersyukur sangat Sifu selama ni. Suami saya memang dia tak nak, dia tolak terus. Dia tak nak terima apa saya buat. Sejak ni mission board ni saya siapkan dengan dia. Macam wow, dia kata macam ni. Sebab sebelum ni saya punya kereta impen CRV. Dia kata tak lawa CRV kalau perempuan bawa. Dia kata tukar Mini Cooper. Mini Cooper lagi nampak comel perempuan bawa. Saya kata okey lah, saya terima. Sekarang saya terima je yang apa dia cakap. Sekarang saya lebih nampak bila saya kata saya nak cari pendapatan dapat bulanan yang tetap walaupun balik kalau saya dah pindah kampung, duduk kampung dengan dia dah. Maknanya saya ada gaji bulanan kan, yang macam kita dapat kita income. Dia macam like support. Maknanya selama dia tak tahu apa saya buat, kenapa saya kena bekerja untuk saya tekan 5 sisi, kenapa saya kena jumpa orang, kenapa dia pun saya cakap. Saya bercakap dia hati-hati dengan sama saya. Saya nak buat ni sebab saya nanti kalau kita pindah kampung, dah tak bekerja, kita perlu ada income yang tetap kita perlu buat. Kita ada rumah sewa semua. Dia nampak lebih bagi sama dengan saya sekarang ni lah. Anak saya pun sekarang dah bagi sama dengan saya. Dia tak cakap dekat kakak saya apa. Umi nak beli kereta kecil tapi mahal. Yang kaya, nak jadi kaya macam Kak Yus. Kereta Rambo macam dia kata. Nak kereta macam kecil tapi mahal.
Saya kata macam mana dia boleh tahu kan. Mungkin saya tak ada saya cakap. Sekarang ni dah Sifu dia pergi mana-mana dia cakap dekat apa. Dia bawa botol kuning tu, saya bawa botol kuning tu. Dia kata apa? Minumlah aloe vera ni untuk sihat, untuk kuat. Anak saya akan cakap. Saya macam, okay. Betul tak? Orang yang datang dekat kedai makan senyum je. Anak pun dah. Anak pun cakap. Dia pun dah boleh cakap. Umi, ni aloe vera ni untuk sihat. Kena minum, makan minyak ikan ni. Bila mungkin saya dengar saya bercakap, coach saya cakap live kan apa kan. Mungkin anak kan dia adapt apa yang kita buat. Dia tengok keliling tu. Sampai hari tu saya pergi kedai makan. Saya tak pernah Sifu betul cakap. Saya tak pernah. Selama ni orang ketutuan kedai tegur saya. Saya pergi kedai makan tu. Dek, awak jual apa? Awak pegang botol apa tu? Saya jual aloe vera ni. Untuk apa ya? Lepas tu dia macam, saya berkenal lepas tadi saya tengok botol tu. Saya kata, okey, saya cerita. Ni saya tengah tunggu dia datang bagi alamat untuk buat demo rumah dia. Saya kata, ya Allah, rezeki dia betul. Saya kata, sebelum ni Sifu saya kata betul lah. Apa yang saya sendiri, saya cakap diri saya kan, selalu overthinking kan. Selalu overthinking tu menyebabkan kita macam penat dekat situ je, kita tak boleh nampak jalan matlamat kita. Lepas tu saya dapat satu ilmu daripada Prof Muhaya, dia kata kita kena jadi orang yang stop overthinking. Lepas tu kita akan nampak jalan untuk keluar. Betul. Saya sekejap kan. Okey. Okey. Sekejap sayang. Betul. Saya cakap. Saya nampak. Daripada situ saya nampak kekuatan. Betul. Kita jangan overthinking. Stop semua tu. Ikut je apa yang Sifu, apa yang Kak Ais minta kan. Buat je apa yang saya pun Kak Ais minta. Saya rasa macam saya boleh tenang. Walaupun saya tak capai apa saya nak, tapi saya lebih tenang. Macam rezeki tu ada je orang bertanya. Orang tanya. Macam semalam pun cikgu sekolah rendah saya WhatsApp je tanya khabar. Sila awak jual apa sekarang? Saya tengok dekat Facebook. Macam benda tu saya tak cakap tapi orang tengok. Daripada situ saya kata, daripada situ saya dapat konsisten dan istiqomah yang kita nak buat kan. Istiqomah yang saya buat selama ni kot orang nampak kan. Semalam Sifu first time tau saya buat postage. Dah setahun lebih saya tak pernah post hanya daripada HQ je. Tapi semalam saya kata saya kena belajar postage sampai bila nak harapkan forever kena buat sendiri. Katalah, saya kata kenapa tak pernah buat. Memang saya tak pernah buat selama ni je. Saya post kat mak angkat saya dekat Temeloh dengan kakak saya dekat Bangi. Cakap, macam ni nak buat dia. Baru kita tahu step. Kalau lagi betul kata, saya sanggup belajar untuk kita naikkan value diri kita. Kita bila orang tanya, kita boleh tahu, boleh cakap macam mana orang nak. So ni alhamdulillah memang syukur sangat-sangat. Terima kasih juga Sifu dan sistem. Terima kasih Kak Yus yang tak tinggalkan saya. Walaupun saya ni lambat sangat pun, terima kasih sangat-sangat. Dengan semuanya my upline Fazul Kaedah. Banyak tegur saya. Sila jangan mencerita macam ni. Terima kasih sangat-sangat. Okay Sifu, betul saya nak share. Assalamualaikum, bye. Okay, thank you. So memang ini suami yang kalau sama-sama buat vision board itu ini suami yang paling pandai lah. Sifu nampak ramai suami yang pandai sekarang sudah dapat sports car, dapat property, dapat pecat bos, tak perlu kerja bebas. Ini memang kena betul itu. Otak kena betul, okay? So Sifu pun ada dream board lah. Siapa di sini pernah tengok? You pernah tengok dream board Sifu tak? Siapa pernah tengok tulis yes? Siapa tak pernah tengok dream board Sifu tulis no? Kita tengok. Sifu tak pernah tunjuk dream board Sifu, tak pernah. Ada yang pernah tengok dream board saya. Tengok betul ke ini orang? Tak mungkin Sifu sudah lebih 10 tahun tak tunjuk dream board. Nah, ini dream board Sifu. Tengok. Nampak? Okey. Kita tutup sekejap. Nampak tak? Ini dream board Sifu. Nampak? So, dream board Sifu, fly up and know the meaning of kindness and love. Okay, ini yang Sifu pegang selama ini. Dan dalam nampak? Ini rumah Sifu nak. Kereta yang Sifu nak. Nampak? Ya, ini. Tiap-tiap kali kalau jumpa kereta mesti dah duduk tepi ambil gambar. Ini gila. Okay, ini dream board sudah dalam museum. Sifu baru saja masuk museum bawa keluar ini dream board tau. Okay, Sifu bagi tahu dream board Sifu Sifu sudah capai 10 kali ganda.
lebih banyak daripada Dreamboat yang Sifu buat. Okay? Memang dahsyat. Nah, Forever Living, Sifu bagi tahu ya orang memang dahsyat. Sifu nak minta 2 rumah saja. Tapi sekarang Sifu dapat lebih daripada 20 rumah. 10 kali ganda. Okay? Sifu dapat. Memang gila. Siapa nak? Siapa nak join Elite Cars Club, Elite Property Club? Itulah. Buatlah sungguh-sungguh dekat Forever Living. Okay? So last but not least, kita nak jemput kita punya RPCM untuk buat penutupan. Closing. Yes, Yuslida. Hai. Wah, sempat dapat juga akhirnya. Hello, hi, good morning. Selamat pagi kepada semua BOI leaders yang di mana saja anda berada. Bagaimana perasaan anda pagi ini? Adakah anda bersemangat? Adakah anda dalam keadaan yang luar biasa, happy ataupun anda bagaimana? Jadi kita yang menentukan bagaimana keadaan kita. Okay, you all semua nak tengok tak apa yang saya sedang buat sekarang? Saya sebenarnya sambil dengan terpayaki, saya ada ni tadi, yang ni saya tengok baca buku ni. Saya baca buku ni, you all nampak tak ni buku apa? Siapa masih lagi belum ada buku ini, saya cakap memanglah sangat-sangat rugi ya. Kerana banyak kalimat-kalimat dalam buku ni yang memberi semangat pada saya. Kemudian hari ini juga, you all nampak dekat tangan saya ada pen, ada marker dan ada kertas-kertas kuning ni. You all nampak tak saya sedang buat apa? Saya sedang menulis sesuatu. Okay? Yang ni back front camera so you tak akan nampak sangat lah. Jadi sebenarnya saya suka menulis. Saya ada banyak sangat buku menulis. Saya ada banyak sangat kertas-kertas saya tulis. Dan ini adalah yang terbaru saya tulis. So you all nak tahu tak apa yang saya tulis sebenarnya ni? You all nak tahu tak? Kalau nak tahu, bagi 9333. Cepat. Kalau nak tahu, bagi 933. Saya nak tengok adakah orang semangat hari ni. Saya suka tadi dengan Michelle punya sharing. Oh, bagus Michelle. Saya suka sangat ayat Michelle, Asila, Coach Linda, ramai tadi yang baca. Dan tanya kepada CBM Nur Hidayah. Tanya, kita pernah satu kumpulan dulu dan masa camp. Masa camp dekat mana ni saya dah lupa dah. Tapi satu kumpulan dengan dia. Tak sangka dah CBM. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya ada tulis 4 kalimat ajaib yang saya tulis untuk diri saya dan saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, kalimat pertama, sebenarnya 4 kalimat ni you all boleh cari kat mana-mana pun sebenarnya. Tapi 4 kalimat ni saya rasa dia perlu untuk kekuatan jiwa kita. Kita orang berniaga perlu tak kekuatan jiwa? Kejap saya nak panggil suami saya kejap. Abang, video. You all tahu tak kenapa saya panggil suami saya? Sebab saya nak suruh dia ambil video saya. Begitu kami buat kerja. Okey, 4 kalimat jiwa, kalimat ajaib ni adalah untuk kekuatan jiwa kita. Dan kita kena ingat tau, sebenarnya untuk dapatkan kekuatan jiwa, kita tak boleh harapkan orang lain untuk memberi. Kita punya memberi semangat pada kita. Jadi kita sendiri yang kena bertanggungjawab mencari apa yang boleh kuatkan aku. Jadi saya ada 4 kalimat ajaib yang saya makin lama saya fikir bagaimana untuk aku kekalkan semangat aku. Bagaimana untuk aku lebih tenang. Yang penting kita tenang, betul tak? Jadi kalimat yang pertama, kalimat ajaib yang pertama yang insya-Allah jika anda guna anda pun semakin tenang. Yang pertama, kalimat dia adalah, Ya Allah, saya ampunkan semua orang sekeliling saya. Saya maafkan suami, saya maafkan isteri, saya maafkan anak-anak, saya maafkan saudara mara saya maafkan kawan saya maafkan upline saya maafkan sideline saya, dan saya maafkan downline saya. Jadi kalimat ni saya perlu cakap, saya perlu guna kerana saya kata kalimat ini adalah kalimat keampunan. Kalimat keampunan memberi kekuatan yang luar biasa kepada jiwa kita. Kenapa kita perlukan kalimat keampunan ini? Kerana kalimat ini adalah membuatkan kita semakin kuat untuk menerima apa sahaja respon orang terhadap kita. Kita orang berniaga, anda dapat pelbagai kecaman, ujian, tekanan, pelbagai. Jadi dengan adanya kalimat ajaib yang pertama ini, dia akan membuatkan anda tenang menghadapi apa sahaja respon orang pada anda. So you tidak mudah koyak. Okey, ini tidak mudah koyak. Orang bisnes mental tak boleh koyak. Kemudian kalimat yang kedua adalah saya minta maaf. Ini sangat penting. Jadi saya pun rasa macam
bila kita minta maaf, okay, kita sebenarnya apabila kita dalam satu posisi di mana kita adalah ketua. Anda ketua, saya pun ketua, kita semua adalah ketua. Dan ketua ni jika kita ada ego kita, dia akan membuatkan kita mati. Kita bunuh kita punya bisnes sendiri. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada dosanya jika keluar daripada mulut seorang ketua, saya minta maaf. Kerana kita yakin, kita percaya semua orang buat salah. Jadi bila kita akui kita ada juga salah, ia akan membuatkan apabila downline kita buat salah, kita tenang lagi sekali. Kita percaya dia buat salah kerana dia tak tahu. Dia buat salah sebab dia manusia biasa. Tidak ada manusia yang tak buat salah. So kita tenang tak? Downline buat hal, tenang tak? Relax. Upline buat hal, relax. Sideline buat hal, tak apa. Lepas tu prospek buat pasal, it's okay. Sebab you ada kalimat yang kedua. Alright, jadi kalimat yang ketiga adalah apa? Kalimat terima kasih. Kalimat terima kasih ni kena selalu keluar pada mulut tau. Kerana apa? Anda tahu tak? Orang, Tuhan dah cakap, Allah dah cakap, kalau kamu bersyukur, maka aku akan beri lebih kepada kamu. Jadi, bagaimana anda untuk mengatakan diri anda ni bersyukur sedangkan anda tidak berterima kasih kepada sesama manusia? Bagaimana tu? Contoh, bila orang bagi informasi dalam WhatsApp group, keluarkan, ucapkan terima kasih. Itu menunjukkan anda menghargai, anda bersyukur. Bila anda berterima kasih, orang bagi info dekat anda akan dapat lebih info. Jadi siapa yang menang? Siapa yang untung? Anda yang untung. Ini kalimat yang ketiga. Dan kalimat keempat, saya sayang anda semua kerana Allah Subhanahu Taala, ikut kepercayaan masing-masing. Kalau anda Kristian, kerana apa? Saya sayang anda kerana apa? Kalau anda Hindu, saya sayang anda kerana apa? Kalau anda Buddha, saya sayang anda kerana apa? Kalau yang Muslim, saya sayang anda kerana Allah Subhanahu Taala. Kerana bila kita sayang orang kerana Allah, you ikhlas, bermakna you sayang tanpa ada apa-apa condition. Okey, kita tidak mahu menjadi seorang leader yang hanya sayang orang bersebab, tak mahu. Kita nak jadi orang yang sayang orang ada maksudnya kenapa? Kerana lillahi ta'ala, kerana sayang, kerana dia adalah makhluk Tuhan juga. So dia akan buatkan kita ni, kalau tiba-tiba dia tak sayang kita dah, tak apa. Sebab kita sayang dia tanpa ada kepentingan. Okey, jadi 4 kalimat ni yang memang saya sedang tulis, dan saya akan tampal dekat dinding ni. Sebab saya manusia, saya pun pelupa, saya pun ada gila saya kadang-kadang. Jadi saya perlu tulis dan tampalkan dekat kita punya dinding. Gitu. Dan saya ada sikit lagi nak share dengan korang semua. Saya suka nak share sebab saya nak dapat lebih. Macam tu. Jadi korang perasan tak? Kehidupan korang, so far okay ya, Kalau suka saya punya sharing ni, bagi banyak-banyak love, dan berterima kasih pada semua orang. Okay, korang perasan tak? Waktu korang tidak buat bisnes, hidup korang macam mendatar. Biasa, you tidak ada satu ujian yang besar. You punya hidup ujian tu you boleh handle lah. Tetapi once anda buat bisnes, hidup ada bunyi apa tu? Okay, once anda buat bisnes, hidup mula huru-hara. Ada je menduga. Suami bagi dugaan, anak bagi dugaan, orang keliling bagi dugaan, adik-beradik pun mengata apa semua sebab you start buat bisnes, akan ada je dugaan. Kawan-kawan mula menjauhi, kawan-kawan semua peli-peli, dah tak ajak you keluar. Ada tak you rasa macam tu? Okay. Saya nak bagi tahu semua, kalau korang nak tahu, ini adalah sebahagian daripada alatan orang bisnes. Faham tak? Kalau anda tak faham, anda dengar lagi sampai habis saya cerita. Okey, dalam perniagaan, kita perlu ada alatan. Tulis semua. Tulis. Alatan orang bisnes. Okey, kita tahu ada 4 alatan orang bisnes. Pertama adalah mindset. Biasa kan?
Setiap kali pergi top bisnes dia, mindset. So itu adalah alatan dalam bisnes, iaitu mindset. Alatan nombor 2 adalah modal. Alatan nombor 3 adalah ilmu. Alatan yang keempat adalah marketing. Tetapi saya share kepada anda semua ini, ada lagi 2 alatan yang you nak kena tambah dalam perniagaan anda. Okey, iaitu apa? Okey, tadi kan yang 4 perkara tadi, mindset, modal, ilmu, marketing. Okey, 4 ni tidak akan menjadi kalau tidak ada tukang tolak, tukang push. Dan tukang push ni sebenarnya apa? Tekanan dan ujian. So bila you buat bisnes, tiba-tiba banyak ujian datang, banyak tekanan datang. Okey, itu adalah tukang tolak, tukang push you untuk capai kejayaan you dalam perniagaan. Jadi sekarang saya nak bagi tahu, tekanan ataupun ujian akan membentuk siapa you akan datang. Tetapi malangnya, setengah orang yang kata nak buat bisnes, tapi dia tak suka pada tekanan, dia tak suka pada ujian. So dia anggap ujian, tekanan, itu semua adalah negatif. Jadi kalau nak bertahan dalam bisnes, nak menang besar dalam bisnes, sangat penting anda kena tambah elemen yang seterusnya, iaitu elemen sabar. Alatan sabar tu. Okey, alatan yang kelima adalah tekanan ataupun ujian. Dan alatan yang keenam adalah sabar. Okey, ramai orang tidak berjaya bukan sebab tak bagus. Ramai orang tak berjaya bukan sebab mentor tak didik dia. Ramai orang tak berjaya bukan sebab orang tak nak beli dengan dia. Tetapi ramai orang tak berjaya kerana tidak sanggup hadapi ujian dan tekanan dan tidak bersabar. Jadi anda kena ingat hari ini ada 6 alatan orang berbisnes, iaitu apa? 1, mindset yang betul. 2, modal. Modal ni bukan duit semata-mata guys. Modal adalah modal. Korbankan masa, korbankan tenaga, itu modal you. Korbankan ego, itu modal you. Kemudian ilmu, tambahkan ilmu, bukan ilmu produk. Tak habis-habis ilmu produk. Ilmu produk dah kena hujung jari. Ilmu marketing plan hujung jari. Kemudian ilmu apa? Ilmu motivasi, ilmu ketenangan, ilmu kebijaksanaan berfikir. Itu ilmu yang perlu tambah sekarang. Dan marketing. Kita buat bisnes tak boleh satu hari tak buat marketing. Sebab orang sedang membina trust pada kita. Jadi kalau kita tak buat marketing, macam mana orang nak bina trust? Dan yang seterusnya adalah tekanan dan ujian wajib kena ada dan wajib pandai handle. Dan seterusnya, sabar hadapi segala ujian. Saya harap hari ini, sharing saya hari ini akan membakar semangat anda. Kita ada 2 hari lagi untuk anda pecah rekod. Artik C dah ada, macam-macam produk ada. Dan ibarat kata jika tak ada produk pun, fokus kepada aloe vera gel. Saya jadi GLT tahun lepas fokus pada aloe vera gel. Sebab kat Arab Saudi kami tak ada produk pun. Kami tak ada Artik C, kami tak ada Bipolar, kami tak ada semua suplemen. Tapi saya fokus kat situ. Dan tahun lepas, saya nak bagi tahu anda semua. Tahun ni saya bersyukur kerana apa? Tahun lepas saya jadi GLT. 5,000 cc daripada Malaysia. 2,500 cc daripada Arab Saudi. Jadi gabung dua dapat lebih kurang plus minus 7,787 cc. Tapi tahun ini saya bersyukur, saya tak tahu, saya masih lagi berusaha sampai sekarang. Setakat ni cc untuk Malaysia dah lebih daripada tahun lepas. Tahun lepas 5,000 saja cc kat Malaysia. Tahun ni cc Malaysia kita dah jejak 5,700 cc. Dan saya yakin InsyaAllah this month ataupun awal next month kita boleh catat 6,000 cc. Jadi saya perlu cari lagi 1,500 cc. Tapi you all nampak ada tak saya makin down? Saya tak. Saya masih lagi gila. I'm getting crazier. Saya makin semangat. Anda perlukan berapa cc lagi guys? Anda perlu berapa cc lagi untuk settle CBL? 200 cc? Ataupun nak settle untuk F2D? Bulan ni nak perlukan 50 cc. Tapi you cuma ada 30 cc sekarang. You perlukan berapa je nak banding dengan saya? Saya lagi banyak. Tapi you tengok attitude saya, semangat saya. I keep on going. So, kalau you tengah down, always remember macam mana Kak Yus punya semangat. Kak Yus perlukan lagi 1,500 cc. But, you tengok Kak Yus happy. Kak Yus semangat, bukan happy tak buat apa. Terus buat. Kita percaya
saya. Kita rasa ada pencapaian. Kenapa? Tahun lepas sisi kat Malaysia cuma 5,000 saja. Tapi tahun ni kita nampak kita boleh pergi, kita boleh dah lepas tahun lepas punya pencapaian. So celebrate. You should be happy. Sebab kalau you sedih, you down, nothing will be happen. Okay? So all the best to everyone. I wish the best for you and always remember 4 kalimat ajaib dan juga 6 alatan orang bisnes. So all the best to you all and thank you so much to Sifu because of you. I am who I am today. So terima kasih Sifu, terima kasih to all BOIs dan terus follow sistem dan terus bersangka baik dengan semua, bersangka baik dengan Tuhan dan segala ujian yang datang pada hidup you. Thank you so much everyone. I love you. Terima kasih. Okay, wah. So hari ini kita ada satu closing yang awesome. Sifu harap semua dapat belajar. Ini adalah apa? Ilmu yang ajaib, ilmu yang ajaib yang untuk bagi kita sentiasa tenang, tenang, relax dan juga tidak hilang hala tuju, itu yang penting. Okay, so Sifu dalam bisnes ini pun dalam 20 lebih tahun bagaimana kita boleh maintain kekal tenang, kekal happy, kekal buat kerja sampai ke tahap ini. Okay, sampai semua impian Sifu tercapai. Dan more than 10 times 10 kali ganda Sifu capai impian yang Sifu buat bila masa Sifu join Forever. So ini adalah satu ilmu yang sangat bagus, sangat baik untuk anda semua, especially bagi semua yang tengah fight finish strong tahun ini. So kita Sifu harap misi dan malamat kita adalah bersama kita nak capai target kita 100 orang CBM, walaupun ramai orang kata ini adalah satu target yang sangat tinggi, tak pernah ada orang fikir boleh capai target ini, tapi kita masih yakin dan kita akan usahakan, walaupun ada macam-macam cabaran, macam-macam orang cakap apa pun tak penting. Yang penting adalah kita sendiri, okay, ada hala tuju kita dan kita akan make sure kita ikut apa yang kita nak. Okay? So, thank you semua. Dan bagi yang tak sempat sharing hari ini, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada banyak lagi tipan yaki pada masa akan datang. So, Sifu harap you orang boleh masuk awal sikit, angkat tangan dan anda mesti ada rezeki untuk buat sharing. So, yang tak dapat buat sharing pun you boleh share dekat grup masing-masing supaya jangan jadi sembelit. Itu yang penting. Jangan jadi sembelit. Okay? Pergi share dalam grup masing-masing. So last but not least, Sifu nak minta, okay, Rabu ini Nurul Najah standby Nurul Najah adalah antara yang paling up dia punya performance tahun ini. You standby jadi host, okay? Sifu nak Nurul Najah jadi host. Najah ada sini hari ini. Ada Sifu. Okay, Najah standby jadi host. Okay, Sifu percaya ramai orang pun nak dengar. You pun boleh share juga. Dan dengar bagaimana Najah boleh naik lagi pada tahun ini, begitu banyak sampai boleh bawa tim kuat dan besar. Okay, last kita akan nyanyikan lagu slogan kita. Sifu nampak Ray ada dalam grup ini. Ray ada, Ray. Kita minta yang original singer. Ada tak Ray? Hai Sifu. Okay, wah, kita minta Ray. We have our original singer untuk bersama kita hari ini. Kita nyanyikan lagu slogan kita. So, are you ready? Yes, no limit. Jom sama-sama. Kita menang, kita juara.